semua pihak kena memainkan peranan tersebut. Peranan untuk menasihat each other. Ingat sama kita. Hatta kalau kita tengok, para nabi-nabi Allah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri ditegur oleh Allah dalam beberapa peristiwa dan beberapa ayat sebagai bukti dan dalil. Ada Allah Ta'ala tegur Nabi kita Muhammad SAW dalam isu rumah tangga, dalam isu membuat keputusan, dalam isu ketika bercakap atau berjanji. Banyak ayat-ayat yang Allah tegur Nabi kita SAW. Maknanya kalau seorang Nabi Allah yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, yang mulia, dicintai, disayangi Allah pun juga ditegur oleh Allah. Jadi siapa kita untuk tidak ditegur? Jadi sebab tu saya kata, jangan ingat bila ustazah aja kita tak layaklah nak tegur dia. Jangan. Kami ni ustaz-ustazah ke pendakwah ini, silakan tegur. Ni ruangan-ruangan komen di bawah ini, tegur dan nasihatlah kami. Kan? Nasihatilah kami. Wasini, ausini, nasihatkan kami semua. Kita manusia, sebab as long as selama mana kita ni manusia, kita pasti buat silap. Kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti buat silap. Tapi orang yang paling bagus di kalangan yang buat silap tu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana itu, kalau kita yang tak kisahlah, yang bukan pendakwah ke, bukan asatizah, tok guru ke apa pun, bila kita ditegur, maka seeloknya terimalah dengan berlapang dada. Dan mungkin kadang-kadang dalam nasihat itu terkandung ayat-ayat pesanan yang mungkin pada kita rasa macam pedih sangatlah dengar, tajam sangat ayat tu, kata kita pula istidraj. Pada saya, istilah ataupun pesanan berkaitan tentang istidraj ini, janganlah kita anggap ia sebagai satu penghinaan. Ini mesti ustazah ke ustaz tu nak cakap aku kena istidraj lah tu. Mentang-mentang aku tak pakai tudung, aku dah kena istidraj lah tu maknanya. Ataupun aku ni duit banyak, harta banyak, tapi bergelek, berjoget ni maknanya aku kena istidraj lah tu. Jangan kita faham istilah istidraj itu sebagai penghinaan daripada pendakwah-pendakwah kita. Tidak. Tapi lebih molek untuk kita ambil ia sebagai ingatan bersama. Apa? Ustazah ke orang belajar agama tak boleh kena istidraj? Asalkan namanya manusia kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berkaitan tentang istidraj ini, antaranya Allah Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanastadrijuhum min haitsu min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan yang mereka tak tahu. Surah Al-Qalam ayat 44. Al-Hasan menyebutkan, ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji, dan betapa ramai orang terpedaya dengan cara aibnya itu ditutup, menyebabkan lama-kelamaan dia tenggelam dalam pujian orang ramai. Terbaik, padu, mantap, bagus, cantik, handsome, ganteng ni semua. Akhirnya manusia dia tenggelam dan dia dah tak sedar lagi dah. Berkemungkinan pada waktu itu boleh jadi istidraj secara perlahan-lahan, ataupun la ya'lamun, secara dia tak sedar tu. Kalau dahulunya sebelum dia terkenal, orang yang rajin semayang, orang yang berjamaah, Quran tak tinggal, mulut baik, tapi sejak-sejak jadi famous, jadi terkenal, follower makin ramai, job makin banyak, lain macam lah ayat dia, mulut kalau cakap ya Allah kan, ibadat-ibadat lain kita pun tak tahulah, tapi yang zahir kita nampak ni lah kan, kan dah berubah tu. Ataupun seperti yang disebutkan juga oleh Sahal bin Abdullah menafsirkan ayat surah Al-Qalam ayat 44 tadi dengan menyebutkan, nikmat-nikmat yang diberikan akan menyebabkan mereka ini jadi lupa untuk nak bersyukur.
End up-nya dia rasa macam apa yang dia peroleh, kejelitaan, kecantikan, kemasyhuran, segala yang ada pada dia, segaknya dia, hartanya dia, bakat yang dia ada, bukan dari Allah, tapi itu daripada dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ar-Razi menyebutkan, kalau kata istidraj itu maknanya, istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga mereka terpedaya. Tak kala mereka melakukan dosa, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat sampailah mereka lupa daripada beristighfar. Ini dalam tafsir Al-Kabir, yang mana dalam hadis Nabi SAW mengajarkan pada kita, kod ada di kalangan kita yang tak apa faham, tak apa jelas, tak apa clear, yang kata istidraj ini aperture. Ya, kata istidraj ni apa? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Iza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama zalika min istidraj." Nabi SAW bersabda, bila kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada hamba daripada perkara dunia yang dia teringin sangat selama ini, dia duk harap, dia duk, dan dia pun dapat, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Maknanya dia ni seorang yang kehidupan dia itu penuh dengan maksiat. Dalam maksiat yang dia bergelumang itu, masih lagi dikurniakan, dikunjungi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedang tak semayang, zakat tak bayar, sedekah jauh sekali, silaturahim putus, bergaduh sana sini, bermusuh dengan orang itu, orang ini, maka ketahuilah, kata Nabi, fa innama zalika min istidraj, maka ketahuilah bahawa itu adalah istidraj daripada Allah SWT. Atau dalam bahasa kita mudah faham, seolah-olah azab berbungkus nikmat. Azab berbungkus nikmat. Dia merupakan azab daripada Allah. Allah nak menghancurkan, Allah nak memusnahkan satu-satu orang itu dengan cara dibungkuskan dengan nikmat-nikmat. Maknanya job banyak, harta melimpah, follower ramai, dia punya pendapatan dia, ialah income bulan-bulan, income dia punya perniagaan dia, dia punya segala-galanya, serba-serbinya kelihatan adalah nikmat, tapi bungkusan dalam nikmat itu merupakan bala daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min zalik. Maka kerana itu ingatlah, kita berdoa pada Allah, moga kita ni jangan termasuk dalam kalangan orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dalam ayat Quran juga Allah Ta'ala ada menyebutkan, yang mana ayat ni kalau ikutkan, saya sendiri secara peribadi, saya sendiri pun seram baca ayat ni, takut macam kita kan. Allah Ta'ala kurniakan apa? Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat anak, nikmat ahli keluarga bahagia, sahabat-sahabat yang baik-baik, dikurniakan dengan harta, rezeki ni semua. Kadang bimbang kita, bimbang. Apa yang sedang kita pikul, apa yang sedang berada dalam tangan kita pinjaman selama ini, adakah ianya termasuk dalam kalangan istidraj? Maka dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtah إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة فإذا هم مبلسون. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan pada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Tengok,
Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut hingga pada saat mereka senang dan tak bersyukur dengan apa yang kami berikan pada mereka. Datanglah azab dengan tiba-tiba, maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan. Sadaqallahul azim. Ish, seram ayat ni bila kita baca kan. Seram tu. Maknanya orang tu walau dia tak bersyukur dan tak mengikut perintah Allah, lepas tu Allah bukakan pintu-pintu nikmat yang banyak. Tu seram tu. Kalau yalah, kalau meninggalkan perintah Allah kemudian mari musibah, insaf. Tapi ni dalam keseronokan, keasyikan dengan maksiat, tapi dilimpahi dengan nikmat yang banyak, tu bimbang, takut. Dan saya berpesanlah pada semua, termasuk saya dan semua kali di luar sana, janganlah guna ayat-ayat yang mengatakan alah, yang pakai tudung tu pun bukannya semuanya baik. Saya walaupun tak pakai tudung pun tapi saya janganlah guna ayat macam tu. Jangan guna ayat tu, sebab menutup aurat pakai tudung ni khususnya ialah orang perempuan kan, yang tu wajib. Jadi tak payahlah kita nak bezakan pakai tudung tak pakai tudung tu. Maknanya walau pakai tudung pun tapi jahat. Yang tak pakai tudung ni walaupun dia tak bertudung tapi dia baik. Jangan cakap macam tu. Tak boleh. Sebab dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala, Allah ada menyebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa dia keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan-perempuan baik-baik. Ini Allah Ta'ala sebut dengan cara melabuhkan pakaian ataupun tudung tu dilabuhkan, longgar, tidak ketat. Dengan begitu, pakai tudung ni semua boleh menampakkan itu adalah perempuan yang baik-baik. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Kalau pakai tudung tu dah ada satu point dah, dia tu baik. Habis tu Ustaz, dia pakai tudung tapi jahat juga. Kita nak beritahu, ada orang yang naik motor pakai helmet tapi accident? Ada tak kemalangan? Ada tak? Salah helmet ke salah cara pemanduan? Boleh jadi. Pakai helmet elok dah. Bawa motor macam pelesit. Bawa motor dengan cara berbahaya. Memang itu maksudnya. Jadi janganlah kita kata macam ayat saya sebut tadi lah, malas nak ulang lah. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut dengan cara itu menampakkan bahawa itu adalah perempuan yang baik. Dan maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingat, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi itulah yang saya nak kongsikan, yang saya nak pesankan pada semua sekali. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu-pintu hati-hati kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kepada tak kisahlah artis berkenaan ke siapa-siapa sekalipun, bagus ada niat untuk nak berubah jadi baik dan minta peminat-peminat doakan supaya jadi baik, itu bagus. Tapi lagi bagus minta peminat-peminat follower doakan jadi baik dan betul-betul jadi baik, berubah jadi baik. Bertudung itu wajib.